Ini Anwar ada kawan 147, saudara. Yang solid. Ya. Mempunyai kekuatan yang cukup kuat. Termasuk Sabah dan Sarawak. Jitu sokongan kepada PMX. Ya. Orang yang punya kekuatan sedemikian rupa, kamu yang hanya ada 74, 75 ahli parlimen, ya, dah tolak pada 4 orang ni. 4 orang dah lari tolong PMX. Itu pun kamu nak ego. Cermin dirilah. Ya. Dah lah lemah. Bodoh. Sombong. Ego lagi. Apa yang ada lagi? Nilai apa yang ada pada kamu sekarang ni? Tak ada nilai. Tak ada nilai, saudara. Ya. Muhyiddin Dencerit langsung nampaknya dah macam tak ada satu sen nilai lagi dah. PAS pun dah tak pandang Dencerit ni. PAS lebih banyak menyebut nama Mahathir berbanding menyebut nama Dencerit. Ya. Sebab PAS tahu. Dulu boleh menempang sebab kamu ada duit. Dulu boleh kami menempang sebab kamu ada jana wibawa. Dulu boleh menempang sebab akaun kamu tak kena beku. Sekarang ni kami nak menempang siapa? Ya? Kamu sendiri pun tak ada duit. Macam mana lebay nak tempang? Terpaksalah numpang atuk. Sebab difahamkan atuk kaya raya. Lebay ni saudara. Ya? Dia tak peduli. Dia boleh tinggalkan kawan bila-bila masa. Asalkan dia lepas. Kita ada pengalaman dengan lebay. Kita tahulah. Ya? Dengan lebay ni. Ya? Nak berkawan dengan parti lebay ni, kena hati-hati. Ya? Dia nak perlepas tengkuk dia je. Ya? Bila dia dapat kesenangan, dia akan tinggal kawan dia. Bila dia rasa dah kuat, dia akan tinggal kawan dia. Macam itulah sejarah dia dengan Pakatan Rakyat. Masa dalam barisan alternatif, dia bergantung dengan kerjasama barisan alternatif. Sebab waktu itu PAS tidak begitu hebat. Bekerjasama dalam barisan alternatif. Kalau dalam Pakatan Rakyat, bila dia dapat banyak ahli parlimen, dia dah menang banyak kan, di kawasan yang tak pernah selama ini dia menang pun dia menang. Dia dah rasa dia dah besar. Dia dah rasa dia dah kuat, maka dia cari alasan untuk meninggalkan Pakatan Rakyat. Alasan yang paling mudah nak menjadi sebab meninggalkan Pakatan Rakyat, mudah aja. Jual sentimen agama. Bukan susah. Nak cari jalan balah, nak cari jalan bergaduh, bukan jalan nak baik. Jalan bergaduh. Nak cari jalan bergaduh, mudah aja. Main isu agama. Kami tak mahu bersama Pakatan Rakyat kerana DAP menentang hudud. Cukup alasan untuk nak keluar. Kami tidak bersama Pakatan Rakyat sebab DAP tidak bersetuju dengan RU35. Cukup. Kan? Alasan untuk nak keluar. Maka dia pun keluar. Alasan DAP je. Sejak bila? Ya? Masa barisan alternatif dulu. DAP suka hudud ke? Tapi kenapa boleh kerjasama? Tapi nak cari alasan nak keluar. Nak cari alasan untuk nak berpisah. Macam-macam lah. Ya? Macam suami isteri lah. Kan? Kalau tak suka tu, cari alasan untuk nak berpisah. Banyak saudara. Iblis pun akan bisik kat telinga kita. Ya? Nak berpisahkan. Macam tu dalam parti. Penyatuan dalam Pakatan Rakyat ini tidak digemari oleh iblis dan syaitan. Sebab ini penyatuan yang baik. PAS ketika itu menjadi parti yang orang lihat, parti yang boleh diharapkan dan bakal akan menjadi parti yang boleh memimpin negara. Itu harapan rakyat ketika itu. Sebab itu PAS mendapat sokongan daripada berbagai bangsa dan kaum dan agama ketika itu dalam Pakatan Rakyat. Orang Cina yakin dengan PAS. Ya. Orang India yakin dengan PAS. Beramai orang Cina membawa bendera PAS. Di rumah-rumah kedai-kedai Cina menaikkan bendera PAS. Di saat Allah memberikan kenikmatan kepada parti Islam ini. Tapi apabila kamu mengkhianati, tidak mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada parti kamu, kamu lupa diri, kamu ego, kamu sombong, kamu rasa kamu dah cukup kuat, maka kamu tinggalkan kawan-kawan kamu. Kamu khianatkan kawan kamu yang selama ini mengangkat parti kamu. Akhirnya hari ini apa jadi lepas? Akhirnya tidak ada pilihan. Terpaksa ambil balik orang tua itu, kitar semula dia. Walaupun orang tua tu jalan pun dah 3 silinder, ya, lebih kurang macam Haji Hadi pun, ya. Pemimpin-pemimpin yang mengapalai PN ini, kalau saudara tengok stamina pun sudah cukup. Ya. Nak bandingkan dengan Anwar Ibrahim, stamina. Anwar pun bukan muda sangat. Anwar ni satu sebaya je dengan Haji Hadi ni. Ya. Tapi kalau dia bawa kedua-dua orang ni, ya, dalam satu garisan,
Lepaskan dia jalan kaki, ya, macam perlumbaan Arnab dengan kura-kura tu kan. Lepaskan dia nak tengok siapa yang tinggal belakang. Sama umur. Ya. Ha. Bariskan siapa daripada Menteri Malaysia ni. Din Cirit, Mahathir, Haji Hadi. Kan? Siapa lagi? Calon. Letak satu barisan, lepaskan. Jalan kaki, tak payah berlari, yang kaki. Nak tengok siapa tinggal belakang. Itu dari segi zahir, stamina. Haji Hadi bukannya tua sangat. Dia sebaya Anwar Ibrahim. Nah, tapi tengoklah keadaan dia. Mahathir lagi lah. Kesian tengok dia. Ya, sepatutnya Mukhris ni dah boleh dah bagi tahu dengan Mahathir, cukup-cukup lah. Janganlah menggunakan ayah saya lagi. Bagilah masa dia berehat dengan cucu. Sepatutnya lah kesian ke ayah kamu. Ya. Sepatutnya kalau PAS nak juga, ambil lah Mukhris. Mukhris muda lagi. Ya, fresh dia. Otak dia masih fresh dan dia mungkin ada idea-idea baru yang dia boleh keluarkan. Ya, tapi kenapa tak ambil Mukhris tapi ambil ayah dia? Ya, sebab PAS tahu. Ya, kepakaran Mahathir dalam membuat perkara-perkara yang jahat, ya, amat diperlukan di dalam PN. Ya. Sebab PAS tahu orang yang pernah menjatuhkan Anwar Ibrahim itu tidak ada orang lain selain daripada Mahathir Mohamad. Senjata yang boleh menjatuhkan Anwar Ibrahim itu dengan cara jahat hanya ada pada Mahathir Mohamad. Sebab dia pernah melakukannya. Dia pernah melakukan. Ya, sebab itu Mahathir itu penting untuk menjadi kepala di dalam Perikatan Nasional. Ya. Dan kita juga berharap dan kita mendoakan supaya Mahathir, ya, boleh dicalonkan di Kemaman. Ya. Na'udzubillah kalau mereka menang di Kemaman dan Mahathir menjadi ahli parlimen, kita nak tengok sangat Mahathir akan berdepan dengan Anwar Ibrahim dalam parlimen. Ini impian kita. Sebagaimana setru-setru mereka, Papa Gomo, duduk bercakap, duduk melobi, ya, dalam live dia. Dia nak sangat Mahathir ini berada dalam parlimen. Ya, kerana bagi Papa Gomo, hanya Mahathir saja yang boleh menjatuhkan Anwar Ibrahim. Sebab Mahathir pernah buat hingga Anwar Ibrahim jatuh. Ini hujah Papa Gomo. Saya nak bagi tahu dengan Papa Gomo, satu saat pun Mahathir tidak pernah menang dengan Anwar Ibrahim. Satu saat pun Mahathir tidak pernah menang dari segi pengaruh, aura dan sebagainya. Ataupun dari segi politiknya sendiri pun, Mahathir tidak pernah menang satu saat pun dengan Anwar Ibrahim. Cuma Mahathir menggunakan kuasa, kezaliman, kediktatorannya hinggalah Anwar masuk penjara. Itu saja. Bila dah tak ada cara nak jatuhkan Anwar Ibrahim, ya, boleh politik tak boleh, boleh pengaruh pun tak boleh, akhirnya itulah pilihan terakhir Mahathir, iaitu memenjarakan Anwar Ibrahim. Itu je. Apakah ini dianggap oleh Papa Gomo hebat? Ya, hebatkah orang, seorang pemimpin yang menggunakan kuasa, menggunakan cara menzalimi orang untuk nak menjatuhkan musuh politik? Apakah itu hebat? Itu sebenarnya bukan hebat. Itu dayus dan juga bacul. Ya. Jadi bagi kita, Mahathir memang seorang pemimpin yang dayus dan juga bacul. Ya. Hari ini, dia tidak ada kuasa. Ya. Waktu dia ada kuasa pun, dia tidak boleh nak memadam karya politik Anwar Ibrahim. Ini fakta dan ini sejarah. Waktu dia ada kuasa pun, dia tidak boleh nak jatuhkan karya politik Anwar Ibrahim. Bayangkan hari ini dia tidak ada kuasa, tetapi Anwar yang ada kuasa sekarang. Dalam keadaan dulu Anwar tak ada kuasa, Mahathir ada kuasa. Itu pun Mahathir tak boleh jatuhkan Anwar Ibrahim. Bayangkan hari ini dah terbalik. Dia tak ada kuasa, Anwar ada kuasa. Cuma bezanya bila Anwar ada kuasa, dia tak nak buat seperti kamu ada kuasa. Kamu ada kuasa, kamu nak jatuhkan musuh politik kamu dengan cara paling jahat dan paling jijik, iaitu memfitnah dan memenjarakan orang, memukul orang. Itu cara kamu. Bagi Anwar Ibrahim, kalau dia nak jatuhkan musuh politik dia melalui sistem demokrasi, iaitu pilihan raya. Bagi dia, pilihan raya lah adalah gelanggang pertarungan politik yang paling bersih. Bertanding paling bersih. Sebab itu bagi Anwar dalam PRN baru ini, walaupun banyak kerusi-kerusi yang dimenangi oleh PN, bagi Anwar tidak ada masalah. Ya, dia tak bising pun. Dia tak bising, dia buat kerja macam biasa. Sebab inilah pertandingan yang sebenar. Melalui pilihan raya. Boleh pilihan raya. Ada selepas pilihan raya dia pergi tangkap mana-mana orang? Tak ada.
Sampai hari ini seorang pemimpin pembangkang pun tak pernah tangkap di zaman Anwar. Dah kena setahun dah, saudara. Berapa hari je lagi? Hari ni dah bulan 11, 10 bulan 11. Ya? Berapa hari je lagi kita nak menyambut ulang tahun pertama kerajaan perpaduan. Tinggal berapa hari lagi? Sebut kat saya, mana pemimpin yang telah dimasukkan dalam penjara akibat kezaliman Anwar Ibrahim? Tak ada, saudara. Tak ada. Siapa ada kes, kamu jawab di mahkamah. Termasuk Syed Saddiq, Muhyiddin, siapa saja yang ada kes, jawab di mahkamah. Selagi kamu ada ruang untuk mempertahankan diri, pertahankan diri. Tak ada seorang pun. Bahkan orang yang demonstrasi, yang sebelumnya ada demonstrasi, seorang pun tak ada masuk lock up lagi, dia penjara lagi. Tak ada. Tak ada lagi. Nak dibandingkan zaman Mahathir jadi Perdana Menteri 22 bulan yang lalu. Tak sampai setahun. Dia jadi Perdana Menteri 22 bulan bawah PH. Ya, siapa yang diburu dulu? Najib. Musuh politik dia utama. Dia buru Najib. Sebelum dia buru Najib, dia prepare dulu. Tukar peguam negara, tukar ketua hakim negara, tukar Pesuruhjaya SPRM, semua tukar, ketua polis negara, tukar. Dia prepare dulu, saudara, senjata-senjata ini sebab ada dia niat. Sebab tu saya katakan, kita dulu pun lawan Najib. Betul, kita lawan Najib. Tetapi kita lawan dia bukan kerana dendam peribadi kita. Kita lawan dia ada dasar dia, cara dia, itu kita lawan dalam politik. Sesiapa pun. Tapi Mahathir bukan kerana dasar. Bukan kerana dia anti rasuah. Tetapi kerana dendam peribadi dia kepada Najib. Sebab itulah bila dia jadi Perdana Menteri, dengan pantas kilat, Najib menjadi buruan. Tak cukup dengan Najib, anak dia. Semua rumah dia serbu. Rumah Najib, rumah anak. Sampai ke peringkat rumah mak dia kat Pekan pun, dia tebuk masuk. Bulan Ramadan, selongkar. Sampai waktu sahur, duduk rumah Najib, selongkar lagi. Punya dendam kesumat dia kepada Najib. Berbeza sekali dengan Anwar Ibrahim. Hari ini hampir setahun kerajaan perpaduan. Seorang pun tak ada masuk. Walaupun hari-hari Anwar diserang. Hari-hari, saudara. Hari-hari Anwar ini dipijak semahu-mahunya oleh musuh politik dia. Dikata macam-macam. Pro-Israel, hipokrit, anti-Islam, penyokong LGBT. Apa lagi yang tak sebut pada Anwar? Bahkan dalam Dewan Yang Mulia dia Parlimen pun perkataan liwat diulang, dijerit berkali-kali di depan Perdana Menteri. Apa Anwar buat? Tak ada. Dia telan. Jeritlah kamu dalam Dewan tu sebut liwat. Tak apa. Sebab apa, saudara? Sebab Anwar dah diuji oleh Tuhan lebih awal daripada itu. Puluhan tahun dia diuji. Dicerca, dihina, diaibkan, ditelanjangkan, dipukul, sepak, diterajang. Setakat jeritan daripada Putrajaya dalam Parlimen duk sebut lewat, tidak memberi bekas kepada Anwar Ibrahim. Sebab itu dia tahan. Kalau kita, belum tentu kita boleh tahan. Kalau kita jadi macam Anwar, ada kuasa, orang kata macam itu, tak lama. Keluar Parlimen sekejap, kena cukup lah. Confirm kena cukup. Kita akan gunakan kuasa kita untuk nak menangkap orang yang kurang ajar ini. Tapi bagi Anwar tak. Ahli Parlimen Putrajaya masih berada dalam Parlimen hari ini. Boleh bercakap, boleh senyum, boleh ketawa. Ya? Tak ada dendam. Tak ada, tak ada. Ya? Cakaplah apa-apa pun. Hari-hari sampai hari ini. Sampai ke isu Palestin pun kamu tunggang hanya kerana nak burukkan Anwar Ibrahim. Orang mati di Palestin hari-hari. Kanak-kanak, wanita mati. Pejuang-pejuang, mujahidin mati di Palestin. Kita dekat sini, kerja kita menggunakan modal Palestin untuk nak jatuhkan Anwar Ibrahim. Esok lusa Anwar pergi mesyuarat OIC, negara Islam. Isu Palestin juga. Kita di sini masih lagi duk katakan dia. Tak cukup dengan dia, kita fitnah bini dia. Bini dia tu kawan, tak pernah usik sesiapa pun. Tak ada jawatan pun dalam kabinet. Tak pernah kutuk sesiapa pun. Tak pernah mengatakan orang pun. Tergamak kita fitnah bini dia, kawan. Sebelum ini Nur Izzah dah kena banyak kali. Apa lagi yang kita sentuh tentang Anwar Ibrahim? Sebut. Apa lagi yang kamu tak pernah sebut kepada Anwar Ibrahim? Sebab itu, kami di bawah. Kami di bawah. Setiap hari kami akan menentukan. Setiap serangan kamu kepada Anwar Ibrahim,
kami akan berdepan dengan setiap serangan-serangan daripada kamu. Ya? Cuma kami tak tergamak nak main peribadi seperti kamu tergamak sebut dan nyatakan setiap hari dalam live kamu. Ya? Benda dan kain dan seluar kamu cerita hari-hari, kamu ratib hari-hari dalam live. Kami tak sampai ke tahap itu. Kalau kami nak sebut, banyak. Apa yang kami tak tahu tentang skandal Din Cirit. Ya? Kita boleh pamerkan SD. Tunjuk kat orang apa yang Din Cirit buat kepada bini orang. Kita boleh sebut. Kita boleh pamerkan video Azmin Semurid. Boleh saja, saudara. Kita boleh tunjuk. Parti Lebay tak kurang juga. Kisah Mortar Snack, siapa tak tahu. Tu, yang per view. Di Jerman tu, Tontowi. Siapa tak tahu. Boleh je kita nak main. Tapi apakah manfaat dia kepada rakyat kalau hari-hari ni benda-benda ini kita dendangkan? Apa manfaat dia? Selain daripada kita dapat dosa. Sebab kita mendedahkan aib orang. Ingat, masing-masing ada aib sendiri. Kalau kita hari-hari dedah aib orang, satu hari Allah akan dedahkan aib kamu. Percayalah. Apatah lagi orang yang kamu aibkan itu sekarang ini bekerja kuat untuk nak bagi makan, tempat tinggal, kesaksian kepada seluruh rakyat Malaysia, tak kira kaum ataupun agama. Orang yang kamu burukkan, yang kau pijak kepala dia hari-hari, itulah yang memikirkan tentang tempat berak dan kencing anak kamu di sekolah. Bersih atau tidak, selesa atau tidak. Orang yang kamu hina itulah hari ini mengeluarkan arahan. Sesiapa saja anak yang masuk universiti, jangan fikir duit, masuk. Jangan ditolak mereka daripada masuk kepada universiti walaupun tak ada duit. Orang yang kamu hina itulah hari ini yang tak mengambil gaji dia sebagai Perdana Menteri, walaupun itu hak dia, halal bagi dia. Dia tak nak ambil, saudara. Kalau yang halal dan hak bagi dia pun dia tak ambil, mana mungkin dia nak makan hak orang lain. Hak dia sendiri pun dia tak nak ambil. Yang halal bagi dia pun dia tak nak ambil. Mana mungkin dia nak ambil hak orang. Mana mungkin dia nak ambil orang hak yang halal, yang haram. Itu pun sudah cukup, saudara. Tapi bila kita cakap benda ni kat Lebay, dia akan kata lah. Ya, tak ambil duit pun katalah sokong Yahudi, macam-macam. Isu Palestin, isu Israel. Jadi kan modal politik, nak cari isu rasuah dalam kerajaan paduan, tak ada. Apa lagi nak cari? Tak ada. Maka dia bongkarlah Ceko sampai sanggup buka dekat Instagram, dekat Twitter Netanyahu, dekat media sosial Netanyahu. Sanggup je follow. Pasal apa? Nak buka ni. Dekat Netanyahu, jumpa nama gambar Kak Wan. Ini modal kita nak fitnah. Sanggup nak buat sampai ke tahap itu. Rajinnya kita menyelongkar media sosial Netanyahu kerana nak cari gambar ni. Sebab nak fitnah Kak Wan ni. Tunjuk gambar. Ada seekor wala untik tu sanggup tadah 10 Milo RM10 hanya nak jatuhkan Anwar Ibrahim. Daripada dia nak bagi ke Palestin, dia kata lebih baik kita kumpul duit, jatuhkan PMX. Sebab itu saya selalu sebut, dalam Malaysia ni tidak perlu ada ejen Mossad lagi. Dalam Malaysia ni tak perlu ada ejen Zionis. Ya, sebab ada wakil mereka, anak Malaysia, orang Melayu, agama Islam, dia dah buat kerja itu. Jadi Zionis tak perlu risau. Kamu tak perlu susah payah nak fikir bagaimana jatuhkan PMX kerana ada baraci dia, manusia perempuan yang tidak bermaruah ini yang kerja dia hari-hari kumpul duit nak jatuhkan PMX. Cuma kita nak ingatkan kepada betina ini. Kalau kamu ingat duit boleh menjatuhkan PMX, kamu silap orang. Kalau kamu rasa dengan duit yang kamu kumpulkan RM10 itu, kumpullah sebanyak mana juta bilion sekalipun. Kalau kamu dengan duit itu kamu rasa PMX akan jatuh, kamu silap orang. Sebab kalau duit boleh menjatuhkan pejuang seperti Datuk Seri Ibrahim ini, dah lama Datuk Seri Ibrahim jatuh. Sebab musuh-musuh dia bukan orang seperti kamu, wahai Dayangku Intan. Bukan seperti orang seperti kamu. Orang yang terbiar. Ya? Orang yang tak senang mana pun. Ya? Musuh Anwar Ibrahim ni orang belian-belian ni. Jutawan-jutawan. Orang seperti Daim Zainuddin.
Orang seperti geng-geng kroni-kroni Mahathir. Ini musuh Anwar Ibrahim yang ada duit, kekayaan, merata dunia. Itu pun mereka tak boleh jatuhkan Anwar kalau setakat kamu kumpul duit RM10. Lebih baik kamu kumpul duit, repair jalan ke rumah kamu yang pernah kamu rengek-rengekkan satu ketika dahulu. Buang masa. Dosa dapat, apa pun tak berhasil bekerja kamu. Lebih baik 1 sen yang kamu kumpulkan itu hantar ke Palestin. Sungguhnya insya-Allah kamu dapat pahala. Tapi kalau kamu jalankan kerja yang jijik, yang tak bermaruah seperti ini, hanya nak jatuh kepada menteri dengan duit kamu itu, dengan duit RM10 yang kamu kumpulkan setiap hari itu, kamu buat kerja yang sia-sia. Duit tidak akan boleh menjatuhkan seorang pejuang, ya, yang telah pun diuji puluhan tahun. Sebab tu saya nak bagi tahu Dayang Intan, ya, kamu adalah orang yang manusia yang tidak paling bersyukur. Sebab kamu pernah diangkat oleh Parti Keadilan menjadi calon pilihan raya. Walaupun kamu bukan aktivis yang berada di akar umbi. Tetapi Anwar Ibrahim memberikan peluang kepada kamu. Memandang kamu ada darah seni. Keadilan perlukan seorang darah seni untuk dijadikan wakil. Maka kamu diberikan peluang untuk jadi calon pilihan raya. Dikala ramai otai-otai lain yang berjuang yang tak pernah jadi calon pun, kamu diberi peluang. Tapi akhirnya apa yang berlaku? Orang yang memberi makan, itulah yang kamu nak gigit. Sama lah Cikgu Bat. Cikgu Bat, tanya Cikgu Bat berapa kali dia bertanding pilihan raya. Tanya dia. Dalam keadilan. Bukan sekali, saudara. Dia di antara orang yang paling bertuah dalam Parti Keadilan. Anwar jaga dia seperti menjaga minyak. Orang kata apa? Jaga minyak yang bagi tumpah. Jaga dia punyalah jaga dia. Ya. Berkali-berkali dia jadi calon. Tapi akhirnya apa jadi? Dikala orang lain tak merasa sekali pun jadi calon. Ramai otai-otai dulu yang sampai mati pun tak nak merasa jadi calon. Jadi ketua kampung pun tak merasa. Ya, kamu menjadi calon berkali-kali. Akhirnya kamu gigit tangan dia. Kamu khianat Anwar Ibrahim. Bukan setakat kamu khianat, hari-hari kamu fitnah Anwar Ibrahim. Hari ni kamu main isu liwat. Saya dengar dia live. Duk cerita pasal isu liwat Saiful. Duk main lagi. Tak ada benda lain lah keluar dari mulut dia. Dia rasa dia lah paling berakhlak, paling baik Cikgu Bat ni. Tinggal lagi saya nak beritahu Cikgu Bat. Orang tak aib, tak siarkan, tak dedahkan aib kamu pun dah cukup untung Cikgu Bat. Kamu bukan manusia yang baik sangat. Ya? Ramai rakan-rakan kamu tahu tentang kamu. Tapi kita tak tergamak nak mengaibkan kamu. Tapi kerja kamu hari-hari buat live nak aibkan Anwar Ibrahim. Apakah kamu lupa? Kamu juga membuat buku, ya, menerangkan konspirasi liwat kata Anwar dengan Saiful. Kamu buat buku, kamu jual, kamu makan hasil buku itu. Kamu buat perniagaan, buku. Ambil kesempatan atas kes Anwar Ibrahim. Kamu meniaga buku. Konspirasi. Dalam setiap ceramah kamu ketika itu. Apa yang kamu tak jual? Untuk datangkan duit. Ya? Kamu menceritakan dalam buku itu konspirasi dan berbagai-bagainya. Hari ini kamu campakkan balik tulisan kamu. Dan hari ini kamu mula dah main isu lewat. Inilah manusia paling bangsat, saudara. Manusia yang pandang pada duit.